Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membincangkan subjek Bahasa Melayu tingkatan 4. Tema pada hari ini ialah Ekonomi dan Kewangan. Manakala tajuk pada hari ini Simpan, Labur dan Untung, buku teks musterat 154 dan 155. Ekonomi bermaksud satu bidang yang meliputi pengeluaran, penggunaan dan juga kewangan. Objektif pada hari ini menyenaraikan ciri-ciri SSBNI. Yang kedua, menyatakan contoh frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama dan frasa adjektif. Para pelajar sila salin tema, tajuk, objektif ini di dalam buku Nota Pemahaman dan Tata Bahasa. Baik. Gambar ini merupakan gambar di hadapan menara PTPTN. PTPTN bermaksud Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. PTPTN merupakan satu institusi yang sangat penting kerana PTPTN menyediakan pinjaman kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Contohnya di Politeknik ataupun IPTA dan juga IPTS. Jika tiada PTPTN, maka pelajar tersebut terpaksalah menyediakan sumber kewangan sendiri, sama ada daripada tabungan ataupun meminjam daripada rakan-rakan atau meminjam daripada bank. Yang mana kalau pinjam melalui bank biasa, pastilah faedah ataupun bunga yang dikenakan oleh pihak bank atas pinjaman peribadi itu sangat tinggi. Jadi PTPTN ni telah ditubuhkan khas untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ni. Bayangkan untuk kos pendidikan ijazah sarjana muda iaitu bernilai lebih kurang antara 30,000 sehingga 50,000, mungkin lebih, bergantung kepada jenis kursus ataupun jenis peringkat. Kalau jenis kursus tu ada kursus bidang kemahiran, ada yang profesional, ada yang melibatkan perubatan, dan bergantung juga kepada tahap. Ada tahap diploma, tahap ijazah sarjana muda, sarjana dan juga doktor falsafah. Semakin tinggi maka semakin mahal lah kosnya. Jadi susah jika kita hendak mengeluarkan kos yang sebegitu besar pada umur yang masih muda. Jadi PTPTN adalah penyelesaian. Jadi PTPTN ni lepas belajar semasa setelah mendapat pekerjaan, jadi para pelajar boleh membayar secara ansuran lah, yang tidak membebankan, insyaAllah. Dan sekiranya pelajar mendapat keputusan yang cemerlang, iaitu mendapat ijazah kelas pertama, maka pinjaman tersebut akan ditukar statusnya menjadi beasiswa. Menarik, sangat menarik. Maknanya tak perlu bayar langsung. Gambar ini pula tentang pinjaman pelajaran MARA. MARA juga merupakan satu institusi yang menyediakan pinjaman ataupun beasiswa kepada penuntut. Jika kita lihat di penerangan yang pertama ni, pendapatan isi rumah kosong hingga 8,000 dipertimbangkan untuk menerima penajaan penuh, meliputi yuran pengajian dan allowance sara hidup. Jadi jika kamu rasa jika pelajar ni daripada murid yang keluarganya berpendapatan sederhana dan juga rendah, layak untuk dipertimbangkan. Tapi adalah syarat-syarat dia lain, contohnya macam penulang ke apa. Jadi insyaAllah lah boleh sangat-sangat membantu. Begitu juga untuk peringkat ni dan peringkat yang inilah. Okay. Di sini contoh senarai institusi yang menyediakan beasiswa. Beasiswa bermaksud hadiah. Jadi kamu jangan tak tahu, banyak sebenarnya beasiswa yang disediakan oleh pelbagai pihak. Ini sebahagian kecil saja, ada banyak lagi daripada pihak-pihak swasta korporat. Baik, contoh di sini Saim Dabi. Banyak Saim Dabi ni dia ada banyak ladang kelapa sawit kan. Selalu kita jalan nampak je ladang Saim Dabi. Dan dia ada banyak anak-anak syarikat lain. Okey, seterusnya tadi MARA kita dah bincangkan. Yayasan Telekom, Yayasan Al-Bukhari, Tenaga Nasional, Petronas,
JPA, Khazanah Nasional dan banyak lagi. Tapi kita kena cari sendirilah. Biasanya selepas peperiksaan SPM atau STPM ataupun STAM, biasanya ada pihak-pihak ni yang menawarkan beasiswa ni. Jadi rebutlah peluang ini, mohonlah. Okey, tapi pastinya persaingan sangat-sangat tinggi. Kerana yang cemerlang pada masa sekarang ni bukan puluhan, tapi ribuan. Maksudnya persaingan yang sehat lah. Ini pula beasiswa PAMA. Beasiswa PAMA ni cikgu saja je tulis. PAMA ni bermaksud Papa dan Mama. Maksudnya yang tak layak memohon mana-mana pinjaman, mana-mana beasiswa. Jadi kita harapkanlah bantuan daripada Papa dan Mama. Gurau saja. Pelajar, kita masuk kepada isi pelajaran objektif yang kedua, iaitu jenis-jenis frasa. Ini adalah nota ayat dasar. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 pola ayat dasar. Dalam bahasa Melayu ni ini saja. Ada 4 sahaja. Yang pertama, frasa nama tambah frasa nama, ataupun ditulis secara ringkasnya FN tambah FN. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FK. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif, FN tambah FA. Yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama, FN tambah FS. Baik pelajar, kalau yang nombor 3 ni, adjektif ni maksudnya kata sifat. Jika di peringkat sekolah rendah, dalam buku teks menggunakan istilah sifat. Tapi kalau di sekolah menengah kita guna istilah adjektif. Kita ikut bahasa Inggeris yang dipinjam. Okay, jadi cikgu tak perlu terangkan dengan lebih lanjut untuk frasa-frasa tu. Cuma kita tengok contoh ni biar gambar berbicara. Biar kamu nampak terus. Kita tengok frasa nama. Apa maksud frasa? Frasa bermaksud gabungan beberapa perkataan. Sama ada satu perkataan, dua perkataan atau lebih daripada dua perkataan. Okay, contohnya begini. Kita lihat frasa nama ni. Ini rumah. Rumah ni perkataan lah. Okay, kemudian rumah kecil. Rumah dan kecil digabungkan jadi satu rangkai kata rumah kecil. Kemudian rumah kecil itu. Ditambah pula dengan kata tunjuk. Kemudian ditambah dengan kedua-dua buah rumah kecil itu. Ditambah dengan kata bilangan, penjodoh bilangan, kata nama dan kata tunjuk. Jadi semua ni 1, 2, 3, 4. Walaupun jumlah perkataannya berbeza, ini kita panggil frasa nama. Intinya di sini adalah kata nama. Ini inti dia, rumah. 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 Yang kedua, frasa adjektif. Adjektif ni tadi saya kata sifat. Jadi ni, kita tengok indah, indah sungguh, tidak indah sungguh, tidak berapa indah sungguh. Ada satu tips bagaimana kita nak mengesan bahawa ini adalah kata adjektif atau bukan. Itu dengan kita membuat satu eksperimen. Meletakkan kata penguat di hadapan ataupun selepas perkataan yang ingin kita uji. Contoh indah. Okay. Kita keliru sama ada nak ini kata nama, kata kerja atau kata seni nama atau kata sifat. Maka letak perkataan kata penguat di hadapan ataupun di belakang. Contoh kata penguat, sangat. Letak di sini, sangat indah. Ataupun paling indah. Ataupun terlalu indah. Masih gramatis kan? Maksudnya itu adalah kata adjektif. Ataupun letak di belakang pun boleh. Indah sungguh. Indah nian. Indah sekali. Pun boleh. Okey. Frasa kerja. Tidur, hendak tidur, belum hendak tidur lagi. Dan frasa sendi nama di dalam kotak, di tepi kali, ke Kelantan. Biasanya kita jumpa perkataan di lah. Di dan ke ni. Ada lagi sendi nama yang lain. Dari, daripada. Okay. Jadi nanti kita akan membaca teks daripada buku teks. Dan kita akan cuba mengesan jenis-jenis frasa ini. Baik, ini cikgu ambil bulat-bulat daripada buku teks. Para pelajar, nanti sila salin tajuk ini
dan juga salin sedikit definisi SSPNI daripada baris 1 sehinggalah baris ini. Sampai sini. Nanti pelajar salin dalam buku penulisan, buku nota penulisan. Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI merupakan satu skim simpanan wang yang telah direka khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi tujuan pembiayaan pengajian pendidikan tinggi. Inilah maksud dia. SSPN ni khas untuk para pelajar yang ingin menyambung pelajaran. Melalui skim ini pendeposit maksudnya peminjam ataupun penyimpan. Maafkan cikgu. Penyimpan melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan. Mulai 1 Januari 2012, para pelajar yang ingin memohon pinjaman pendidikan bagi membiayai pengajian mereka di Politeknik, Pusat Pengajian Tinggi Awam dan Swasta wajib mempunyai akaun SSPNI dengan simpanan minimum seperti yang ditetapkan oleh PTPTN. Okey, kelas. Pelajar, tengok ni, cikgu bagi tahu wajib. Jadi mulai sekarang sila tanya ibu bapa, mak, ayah, adik ada tak akaun SSPN? Kalau belum ada, silakanlah. Daftar akaun, tak mahal pun. Mudah saja dan murah. Tapi nanti awak akan dapat banyak kelebihan. Dan jika kamu tidak menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi pun tak apa. Awak punya simpanan tu akan jadi simpan seperti bank biasa. Tak rugi pun. Jadi menabunglah, kira menabung. Seterusnya. Istimewakah SSPNI? Ini tak perlu salin, ini baca saja. Baik, pelajar yang memiliki akaun ini layak memohon pinjaman pendidikan. Ini yang pertama. Saya cakap awal-awal tadi, ada duit RM30,000, RM50,000? Tak ada kan? Jadi kita terpaksa membuat pinjaman. Selain itu, sebagai pendeposit, ibu bapa memperoleh pelbagai keistimewaan. Antaranya terdapat pelepasan taksiran cukai pendapatan. Ni mak dan ayah awak suka lah ni. Mereka boleh menuntut semula bayaran cukai pendapatan apabila menunjukkan bukti tabungan SSPN anak-anak mereka. Selain itu, perlindungan takaful. Takaful ni maksudnya perlindungan terhadap kemalangan, kematian dan sebagainya. Penyakit. Seterusnya, di samping itu, simpanan wang dalam skim ini dijamin oleh kerajaan. Apa yang pentingnya dijamin ni? Bank lain pun ada tak yang dijamin? Ada. Tapi ada setengah institusi kewangan tak dijamin. Kalau macam Maybank, BSN, bank-bank yang terkenal ni memanglah dijamin lah. ASB, tabung haji dan sebagainya. Termasuklah PTPTN. Termasuklah SSPN. Awak bayangkan, contoh, satu hari di negara kita ni berlaku satu peristiwa yang tak dijangka, darurat ke, peperangan ke, maka banyak institusi kewangan gulung tikar. Contohlah Maybank. Maybank tiba-tiba bankruptcy. Muflis. Maka duit awak yang banyak simpan dalam Maybank tu apa jadi? Adakah hilang juga? Jawapannya tidak. Kerana kerajaan menjamin. Kalau tak salah cikgu, melalui bawah PIDM kalau tak salah saya. Jadi kalau awak simpan dalam Maybank ataupun PTPTN, kalau bankrupt PTPTN ni, kerajaan ada. Kerajaan janji akan bayar balik kepada kamu. Seterusnya, mempunyai kadar dividen yang kompetitif. Kompetitif ni maksudnya yang boleh bertanding dengan bank-bank lain. Dividen ni maksudnya keuntungan. Mana-mana simpanan mesti ada keuntungan. Okey. Proses tabungan wang juga mudah kerana terdapat lebih 3,000 cawangan. Banyak tu, 3,000 cawangan. Di mana-mana saja mesti ada. Kalau bandar-bandar mesti ada. Jadi kalau tak ada cawangan, awak masih boleh memohon melalui secara dalam talian. Jadi tak ada alasan untuk menyimpan. Bilakah dan siapakah yang boleh membuka akaun ini? Akaun ini boleh dibuka oleh ibu bapa atau penjaga yang merupakan warga negara. Pak, inilah keistimewaan seorang pemegang MyCard berwarna biru. Maksudnya warga negara. Kalau tak ada MyCard,
takkan dapat keistimewaan ini. Okay, ini awak boleh baca sendiri. Yang penting di sini, jika penjaga nak buka untuk anak tu seawal usia 1 hari pun dah boleh buka, baby kan. Sehinggalah yang berumur 29 tahun. Jika sekarang umur kamu 16 atau 17 tahun, tanya mak tak buka lagi, cakap mak tolonglah buka. Banyak manfaat dia, nanti kita akan tengok satu-satu apakah manfaat dia. Jadi bagaimanakah membuka akaun SSPNI? Cara membuka akaun ini sungguh mudah. Anda boleh membuka akaun SSPNI secara dalam talian. Ini saya cakap tadi. Atau berurusan di kaunter PTPTN dan bank yang terpilih. Bank-bank ni mungkin tak tahu bank apa yang terlibat. Kaunter pun kadang-kadang ada kaunter setengah tempat tak ada. Yang paling mudah adalah dalam talian. Saya sendiri membukakan akaun SSPNI untuk anak perempuan saya yang berumur 4 tahun secara dalam talian dia. Iaitu mula saya buka Facebook SSPNI dan kemudian saya mengambil nombor telefon ejen yang dinyatakan dalam tu. Kemudian saya hubungi melalui WhatsApp dan melalui WhatsApp saya memberikan butiran-butiran yang diperlukan dan dalam tempoh lebih kurang tak sampai beberapa jam dah ada akaun tersebut. Bolehkah wang simpanan dikeluarkan atau akaun ditutup? Jawapannya boleh, macam bank-bank biasa je. Tapi buat apa nak ditutup? Simpan je lah. Banyak kelebihan macam yang saya cakap tadi. Pengecualian cukai, takaful. Jadi rugilah kalau nak ditutup. Nak bawa ke mana? Baik, inilah gambar. Biar gambar berbicara. Ini antara dia punya kelebihan-kelebihan lah. Yang pertama tadi dijamin kerajaan, yang kedua dapat allowance masuk hospital kan. Awak masuk je hospital, kena tahan ward, awak akan dapat duit. Contohnya RM20 ke, RM30 sehari ke, RM50 ke. Bergantunglah pada package apa yang awak beli tu. Nanti kita tengok package dia. Dividen yang kompetitif, dividen yang tinggi maksud dia. Manfaat, pelindungan sehingga RM1 juta, pelepasan cukai taksiran, khairat kematian, manfaat bagi penyakit-penyakit kritikal. Tiada pemeriksaan diperlukan. Masa awak nak daftar tu, biasa kalau insurans takaful ni dia ada pemeriksaan kesihatan. Tapi untuk ini tak perlu. Tak perlu ada pemeriksaan kesihatan. Mudah kan? Seterusnya komitmen serendah RM30 sebulan. Komitmen ni maksudnya bayaran ataupun tabungan serendah RM30. RM30 bersamaan sehari RM1. RM1 boleh tak kumpulkan dalam satu hari? Bukan RM1 je awak boleh kumpul. Sehari tu mungkin awak boleh kumpul RM2 atau RM3 dengan begitu mudah. Telefon, data internet, makanan segera kita boleh beli. Tapi bila melibatkan tabungan, insurans, kita sangat-sangat berkira. Itulah kesilapan kita. Okey. Seterusnya, ini adalah keistimewaan SSPNI Plus dalam bentuk teks. Tadi bergambar. Yang ini yang teks. Okey pelajar, yang ini cikgu nak awak salin. Tak banyak pun, ada 12 je. Patuh syariah, ini semua sama yang saya cakap tadi. Tapi ni saya harap awak salin. Kemudian terangkan pada ibu dan bapa. Kalau ibu bapa dah ada, cakap terima kasih mak, tolong buatkan. Terima kasih ayah. Kalau ayah mak belum buatkan, terangkan perkara ni kepada mak dan ayah kamu. Hari ni kita bukan belajar bahasa Melayu saja, tapi belajar tentang pengetahuan am. Yang penting untuk masa depan. Yang ini khairat kematian, manfaat takaful, allowance, layak memohon pinjam PTPTN. Ini yang utamanya sebenarnya. Kalau tak ada SSPN ni awak memang tak boleh pinjam PTPTN. Kalau awak nak buat SSPN sebelum nak pinjam PTPTN pun boleh juga. Maksudnya baru nak masuk universiti, baru saya nak buat. Boleh juga. Tapi rugilah tak ada simpanan tu. Perlindungan, seterusnya dijamin kerajaan. Ni salin semua. Yang ini tak perlu salin. Ini cikgu nak tunjukkan contoh je. Tadi cikgu cakap komitmen serendah RM30. Ini komitmen dia. RM20 tu daripada RM30, RM20 adalah simpanan dan RM10 adalah sumbangan takaful. Takaful berkelompok. Yang ini awak boleh tengoklah manfaat dia tahun ke tahun. Ini simpanan awak. Kalau dah tahun ke-5, awak ada RM1,000 lebih. Kalau dah 10 tahun simpan, dah ada RM3,000 lebih. Ini yang simpan RM30 sebulan tu. Di samping tu, yang ni takaful. Kalau berlaku kematian ataupun lumpuh,
Akibat kemalangan dapat RM40,000. Keluarga awak lah, waris awak lah. Ini kematian. Yang ini penyakit RM10,000. Yang ini lumpuh sebahagian kecil. Contoh, accident, jari tak boleh gerak, jari kelengking je. Jari lain okey. Itu tak dapat lah. Yang ini khairat kematian. Yang ini allowance harian. Kalau masuk hospital dapat RM20. Ini package Intan tau. Package yang paling ekonomi atau paling murah. Dia ada package delima, topaz. Cikgu tak ingat lah. Yang paling tinggi package berlian, iaitu sebulan tabungan dia RM500. Kena bayar RM500. Tapi tak rugi pun. Sebab sebenarnya kita menyimpan dalam bank RM500. Dan satu lagi cikgu lupa nak cakap. Sekiranya kita mengambil package ni, menyimpan SSPN ni, sekurang-kurangnya RM30, kita layak menerima cabutan bertuah yang dilakukan secara bulanan dan juga tahunan. Banyak tu. Kalau tiba-tiba dapat kereta ke, siapa nak bagi kan? Cabutan bertuah. Kalau dah rezeki tak ke mana. Itu saja tentang SSPN. Jadi pelajar, tugasan pada hari ini iaitu merakam bacaan. Dengan menggunakan aplikasi rakaman suara WhatsApp, sila rakam dan hantar bacaan anda tentang artikel bertajuk "Terima kasih Ayah", halaman 155. Pastikan tidak melakukan kesalahan seperti kurang lancar, tersalah sebut, gagap dan intonasi yang tidak sesuai. Kerana bacaan akan dinilai oleh guru dalam pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, gunakan sebutan baku. Sebutan bakunya apa maksudnya? Contohnya macam saya, bukan saya. Saya suka makan aiskrim. Patutnya awak sebut saya suka makan aiskrim, bukan saya suka. Belakang tu tak nak. Awak bayangkan awak seorang pembaca berita lah. Jadi buat sungguh-sungguh. Cikgu nak awak rakam saja. Saya tak nak awak rakam video. Saya nak rakam suara. Saya nak dengar sahaja. Jadi nanti berlatih dahulu membaca. Sebelum rakam tu berlatih dulu 2-3 kali. Kemudian baru rakam dan hantar melalui WhatsApp ataupun Telegram. Baik pelajar, untuk hari ini saja. Terima kasih. Dan kata-kata akhir pada saya, kerja bertangguh tidak akan siap. Wallahualam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.